Baik, tuan-tuan puan kasih sekalian, pertama saya nak jelaskan kepada peserta yang baru datang mungkin atau baru bergabung dengan kita bahawasanya kelas terjemahan Al-Quran online ini sebenarnya kelas yang memang kita nak tujukan pada orang yang pelbagai level ya. Maka di antara mereka ada yang sudah advance, di antara mereka ada yang intermediate, dan di antara mereka ada yang asas ataupun basic jadi kita targetkan untuk semua. Dan tuan kasih sekalian, jelaslah untuk memastikan semua dapat bahagian dia kesukaran sikit berat sikit dibandingkan kalau sekiranya peserta kita satu level sahaja tetapi saya cuba di sini untuk menggabungkan semua, dan maka untuk tuan-puan dapatkan manfaat yang menyeluruh, maka saya ingin pertama orang yang advance bersabar sikit Mungkin saya ada cerita yang basic-basic. Orang yang intermediate pun kalau boleh bersabar juga Kadang-kadang orang intermediate ni nak cepat kan. Maka kita sekarang ini sedang memberi hak masing-masing saya nak kita semua tuan-puan dan puan sekalian naik secara berjamaah. Jadi ramai kita sekarang ni, kita berharap nanti sampai ke akhirnya kita pun masih ramai Maka dalam hal ini saya cuba untuk membantu semua Dan tuan-puan, bagi orang yang basic nanti ada masanya mungkin saya ada bercerita tentang kaedah-kaedah yang bersifat advance Tuan-puan tengok saya cerita tempat advance dan tuan-puan boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak faham tuan-puan, apa kata? Tak apalah. Okey, boleh Kalau tuan-puan faham, sebut apa itu? Alhamdulillah. Kalau tak faham apa tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Sabar ajalah Kalau tak faham, sabar ajalah. Tuan-puan sabar dulu. Nanti insya-Allah apabila tuan-puan jumpa lagi nanti cerita tentang itu, tuan-puan akan lebih mudah faham nanti Maka kelas terjemahan kita ini akan ada pengulangan-pengulangan topik nanti mungkin Maka oleh itu kalau sekarang ni tuan-puan tak faham, ketahuilah nanti insya-Allah kita masuk cerita sekali lagi, kita akan boleh faham insya-Allah nanti datang lagi berkali-kali makin mudah faham. Okey, itu satu yang saya nak ingatkan. Sebab ini perlu untuk panduan bagi yang baru join Kemudian yang kedua adalah saya nak berkongsi iaitu matlamat kelas terjemahan Al-Quran. Ini saya perlu ulang selalu sebab kelas kita ini banyak yang baru masuk Pertama, matlamat kelas kita membiasakan tuan-puan dengan perkataan dan ayat Arab Yang kedua adalah mengenalkan tuan-puan kepada makna asal. Maka kadang-kadang saya akan mendatangkan kepada tuan-puan root word perkataan ayat Quran tersebut jadi saya akan terangkan. Dan yang ketiga tuan-puan saya sekalian akan memberikan kepada tuan-puan panduan terjemahan secara bahasa dan maksudnya adalah secara harfiah dan panduan kefahaman daripada ayat tersebut. Kita ada terjemahan maknawi dan selanjutnya tuan-puan kita berusaha untuk menambahkan perbendaharaan kata tuan-puan dalam kelas kita ini sehingga tuan-puan sedikit demi sedikit nanti akan bertambah vocab tuan-puan. Dan ketahuilah belajar bahasa sangat penting vocab sangat penting mufradat ataupun perbendaharaan kata Okey, ini tuan-puan kasih sekalian. Baik, bagi yang baru kita sudah selesai membincangkan iaitu surah Al-Fatihah dan kita sudah masuk pada surah Al-Baqarah dan pada surah Al-Baqarah kita dah habis ayat yang ketiga kalau tak silap saya. Maka insya-Allah hari ini kita akan ulang sedikit tuan-puan ayat yang iaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika kita akan ulang perbincangan pada ayat tersebut Baik, tuan-puan dikasih sekalian, kita lihat ayat kita dahulu dari segi terjemahan harfiah yang lepas-lepas saya tak ulang lagi dah. Bagi tuan-puan yang miss, tuan-puan boleh tengok kat mana
tuan boleh tengok kat YouTube Akaf Media. Tuan kita ada rakaman kat sana, tuan boleh follow. Okey. Baik, tuan kasih sekalian, kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang keempat sebenarnya kan. Alif Lam Mim ayat pertama, Zalikal Kitab ayat kedua, Alladzina yu'minuna bil ghaib ayat yang ketiga, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okay. Ini ayat keberapa ni? Ayat keempat keempat atau kelima? Keempat. Baik, ayat yang keempat, bagus. Baik, mari kita lihat secara terjemah harfiah terlebih dahulu. Wa, apa makna dia? Dan alladzina, orang-orang yang, ingat alladzi itu kalau seorang, orang yang. Kalau alladzina, orang yang. Dia menunjukkan dia ramai. Walladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman. Mereka beriman. Pada asalnya sebenarnya ada mereka kat sana ya. Itu ditambahkan waw dan nun itu. Dan orang-orang yang mereka beriman. Bi, apa makna bi? Dengan ma apa yang. Ya. Kadang-kadang tuan-puan dalam bahasa Melayu yu'minuna bima, dia tak gunakan bi itu dengan makna dengan tuan-puan, tetapi kepada ya. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang unzila ilaika. Apa makna unzila? Diturunkan. Telah diturunkan. Ya. Dan apa yang telah diturunkan ilaika Kepadamu. Kepada engkau. Ya. Kita ulang balik. Wa, apa makna dia? Dan. Alladzina, orang-orang yang ya, yu'minuna, Mereka beriman. mereka beriman. Bima, pada apa yang ataupun dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu. pada kamu wahai Muhammad ya. Baik. Ini dia terjemahan harfiah. Okey, sekali lagi tuan-puan nak bagi memantapkan terjemahan tuan-puan secara harfiah, sila ulang balik. Wa Dan alladzina orang yu'minuna mereka beriman bima kepada unzila diturunkan ilaika kepadamu. ya. Baik. Tuan-puan dikasih sekalian, kita lihat terjemahan harfiah ayat yang selanjutnya ya, yaitu wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, kita terjemahkan secara harfiah. Wa Dan ma apa yang unzila telah diturunkan min qablika daripada sebelum engkau atau sebelummu ya. sebelum engkau Wa dan bil akhirati dengan akhirat hum mereka yuqinun yakin. Okay. Kita ulang balik sekali lagi tuan-puan, sila kita sama-sama. Wa dan ma apa yang unzila diturunkan min qablika daripada sebelum engkau sebelummu wa bil akhirati dan dengan akhirat hum yuqinun mereka yakin ya. Okey, baik tuan-puan dikasih sekalian, itu terjemahan secara harfiah. Mari kita lihat terjemahan secara maknawi. Apa makna maknawi tuan-puan? Kita susun balik terjemahan harfiah kita itu sehingga sesuai dengan bahasa Melayu kita. Apabila orang Melayu dengar terjemahan kita itu, dia dapat langsung tangkap apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut.
Ini kita namakan sebagai terjemahan maknawi. Terjemahan maknawi ini kadang-kadang terpaksa kita menambahkan ataupun kadang-kadang mengurangkan ataupun mengukar, ya. Jadi berlaku beberapa perubahan sedikit, berlaku penambahan mungkin ataupun pengurangan ataupun apa dia tadi tu, Penambahan. penukaran, ditukar, ya. Kita. Okay. Sesuai dengan apa yang ada dalam bahasa Melayu kita. Mari kita lihat tuan-puan terjemahan maknawi bagi ayat tersebut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman, ya. Dan mereka yang beriman. Kalau tadi kita lihat tuan-puan, dan orang-orang yang beriman, ya kan? Maka kita boleh terjemahkan kepada mereka yang beriman. Bima, tadi bi kita terjemahkan apa tuan-puan? Dengan, ya kan? Dengan Jadi, apa? kita lihat dalam konteks bahasa Melayu, beriman itu tidak digabungkan dengan. Beriman kepada. Ya, digunakan perkataan kepada. Ya. Mereka yang beriman kepada kitab. Di dalam ayat, kalau tuan-puan lihat, dia tak ada bima unzila itu apa yang tadi kita terjemahkan, kan? Tuan-puan, waktu kita terjemahkan secara maknawi, kita tahu maksud ma itu adalah kitab. Ya? Ma itu apa maksudnya itu? Kitab. Apa yang diturunkan kepada engkau? Mana ada kitab yang diturunkan kepada engkau. Apakah maksud itu? Dalam bracket ini adalah makna dia, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ingat tuan-puan, terjemahan maknawi nanti akan disesuaikan dengan konteks bahasa Melayu yang akan menyebabkan berlakunya penambahan, pengurangan ataupun penukaran. Tengok pada konteks dia. Dan ingat, maknawi ini tuan-puan, targetnya adalah orang faham. Target daripada maknawi apa itu? Orang faham. Orang faham. Orang mana yang faham? Orang target bahasa kita. Ya, tuan-puan dikasih sekalian, dahulu tuan-puan, pada satu masa dahulu, ada orang mempertikaikan namanya tafsir harfiah. Ya? Dulu ada orang pertikaikan tafsir harfiah, tuan-puan. Dia kata tak boleh. Mana boleh harfiah, dia kata. Ya? Kenapa dia mempertikaikan harfiah, tuan-puan? Sebab harfiah itu kalau kita susun saja secara harfiah, tuan-puan, akan ada makna yang misunderstanding nanti. Orang salah faham, tuan-puan. Jadi oleh itu sebenarnya harfiah, tuan-puan, itu adalah langkah awal. Dan ia perlu untuk naik pada langkah selanjutnya, itu menjadikan terjemahan maknawi ataupun tafsir maknawi, tuan-puan. Jadi dengan tafsir maknawi tersebut hilang kekeliruan-kekeliruan tadi itu. Dan tuan-puan, kelas kita ini, tuan-puan, membantu tuan-puan untuk tahu terjemah harfiah dan juga terjemah maknawi. Supaya ada satu kesatuan ilmu yang membantu tuan-puan melakukan satu perubahan yang lebih baik. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, kita lihat pula tuan-puan kasih sekalian, yaitu terjemahan maknawi bagi ayat yang sambungannya, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apa maknanya secara maknawi? Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Tuan-puan nampak di sini pada terjemah harfiah ada tak kitab-kitab? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi kita tahu maksud daripada ma itu, apa yang itu maksudnya adalah kitab. Maka masa kita terjemah maknawi, tuan-puan, kita datangkan kitab itu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ya, kalau terjemah harfiah, dan dengan akhirat mereka yakin, ya kan? So tuan-puan, dengan terjemahan maknawi, tuan-puan, akan ada satu adjustment, ya, pengubahsuaian, sehingga target maknawi, tuan-puan, sekali lagi, orang dengar terjemahan kita itu tahu maksud dia, walaupun dia tak tahu bahasa Arab,
Nah, ingat terjemah harfiah tuan-tuan tahu bahasa Arab. Tapi terjemah maknawi ini tujuannya adalah untuk orang yang tak tahu bahasa Arab pun dia boleh tangkap. Oh, ini maksud ayat ni. Nah, ya. So, tuan-tuan kasih sekalian, ini dia terjemahan harfiah dan terjemahan maknawi ayat kita ini. Tuan-tuan kasih sekalian, saya akan memberi satu kaedah pada tuan-tuan untuk membantu tuan-tuan untuk jangka panjang. Dan kaedah ini tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang dah ada asas, insya-Allah mudah tuan-tuan faham. Bagi yang tak ada asas, mungkin dia struggle sikit, tapi jadikan ia sebagai maklumat awal dahulu ya. Kalau tuan-tuan faham, alhamdulillah. Saya cakap tadi tu, kalau tuan-tuan tak faham, tak apa. Kalau tak faham bukan innalillah ya. Sabarlah. Apalah ya. InsyaAllah nanti tuan-puan boleh tangkap. Baik, tuan-puan, apakah kaedah yang saya nak bagi pada tuan-puan hari ini? Satu adalah iaitu tentang uslub majhul. Saya sebut tuan-puan Uslub majhul. Majhul. Uslub majhul. Uslub majhul. Ya. Uslub majhul ini adalah ayat pasif ya. Ayat pasif dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab juga mengandungi ayat pasif ya. Dalam bahasa Inggris kalau tak silap namanya passive voice. Ya. Betul. Passive voice ya. Jadi dalam bahasa Arab kita namakan uslubul majhul ya. Uslub majhul ini sebenarnya ada dua kategori. Satu untuk past tense, ada satu lagi ada untuk present ya. Ada uslub majhul untuk madhi. Dalam bahasa Arab ada betul apa tu? Madhi. Dan ada uslub majhul untuk apa satu lagi? Mudhari'. Ya. Tapi yang hari ini yang saya nak ajar pada tuan-puan hanya madhi je. Alright ya? Tuan-puan akan belajar hanya apa itu yang madhi je saja. Sebab kelas kita ini bukan kelas bahasa Arab nahu betul-betul ya. Maka saya kat sini tuan-puan tidak detail sangat. Kalau tuan-puan nak detail, tuan-puan datang belajar bahasa Arab nahu dia betul di sini hanya kaedah yang boleh membantu tuan-puan faham macam mana nak terjemah dengan baik So tuan-puan ingat daripada ayat yang kita baca tadi itu kita ada nama dia uslub majhul. Sekali lagi uslub apa nama dia? Uslub majhul. Iaitu ayat apa? Ayat pasif. Ayat pasif iaitu tuan-puan ditandai dengan adanya fiil madhi pasif iaitu unzila ini. Apa dia tu? Unzila. Ini dia apa tu? Unzila. Okey. Tuan-puan nampak? Apa baris pada perkataan unzila tu? Huruf pertama baris depan. Betul tak? Betul. Ya, nampak. Huruf sebelum akhir dia apa? Baris bawah. Unzila. Iaitu dalam kaedah bahasa Arab dhammah awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Ini kaedah bahasa Arab tapi saya tak nak tuan-puan pening kepala dengan istilah Arab itu. Yang penting tuan-puan boleh tangkap iaitu tanda utama tuan-puan kasih sekalian fiil itu ataupun ayat kita itu pasif adalah tuan-puan tengok huruf pertama perkataan itu baris dhammah dan huruf sebelum akhir dia apa? Kasrah. Kasrah baris bawah. Yang huruf yang mana tuan-puan? Huruf yang asal ya, huruf fiil madhi dia tu. Huruf yang fiil madhi dia tu. So, asal daripada unzila ni apa tuan-puan? Anzala tahu? Nazala. Anzala. Ini adalah ayat yang bukan pasif, ayat aktif.
Anzalallah. So, anzalallahu ilaikal kitaba. Apa arti dia tu? Allah telah menurunkan kitab kepadamu. Ya. Di sini ayat dia ayat pasif ke atau ayat aktif ni? Ayat aktif. Ayat aktif. Ayat aktif ya. Aktif. Mana Allah telah menurunkan kitab kepadamu. Ini adalah ayat aktif. Perempuan dikasih sekalian. Jadi nak tahu kita ayat pasif adalah ini ni paling menentukan. Anzala ini mesti ditukar kepada unzila. Unzila. Maka apabila dah ditukar menjadi unzila, kita akan terjemahkan diturunkan. Jadi mana terjemahannya? Kitab itu telah diturunkan kepadamu. Ya. Jadi dia apa tu? Kitab itu telah diturunkan kepadamu. Berubah tak makna di sini tuan-puan? Telah diturun kepadamu. Dan tuan-puan kena faham bahawasanya apabila ayat bahasa Arab pasif tuan-puan, maka subjek ataupun pelakunya tak boleh ada lagi dah. Kalau kat sini tuan-puan siapa yang menurunkan Al-Quran pada ayat anzalallahu ilaikal kitab? Allah menurunkan. Allah kan subjek dia siapa itu? Allah. Nampak subjek dia. Ya. Nanti tuan-puan apabila kita tukar jadi ayat pasif dalam bahasa Arab tak ada dah subjek tu. Maknanya majhul. Apa mana majhul tu? Majhul itu subjeknya tidak diketahui. Subjeknya tidak dikenali. Nah, ini di antara ciri khas ayat majhul ataupun ayat pasif. Saya ulang balik bagi yang baru. Nah, ini ya. Kalau tuan dapat tangkap, Ustaz, alhamdulillah saya kata. Kalau tuan tak dapat tangkap, tak apa. Ya, ada soalan apa tu? kejap. Saya minta jasa baik kalau sesiapa yang ada background sound tu, tolong Mute matikan. Ya? Sebab susah nak dengar. Okay, siapa yang ada berbunyi suara tadi tuan-puan setiap harap mute-kan Baik, tuan-puan kasih sekalian. Jadi saya ingin bagi tahu pada tuan-puan tentang nama dia uslub majhul. Ini sangat penting sebab tuan-puan akan jumpa ayat-ayat Quran yang menggunakan uslub ini. Maka ciri khas uslub ini adalah fiilnya berubah daripada anzala kepada unzila. Anzala menjadi apa dia tu? Unzila. Ini ciri khas utamanya. Ingat ya? Fiilnya berubah menjadi apa? Menjadi unzila. Dhammah awalnya, kasrah sebelum akhir dia. Saya nak minta tuan-puan tengok ayat yang di bawah ni Ada tak ciri khas tu? Kullama ruziku minha min thamaratin rizqa. Ada tak ciri khas tu? Ada. Ruziku. Apa itu? Ruziku. Dhammah tak awal dia? Ya. Dan tuan-puan huruf tengah dia atau huruf sebelum akhirnya iaitu zal baris bawah tak? Ya, baris bawah. Maknanya di sini tuan-puan ini ada ayat pasif juga. Maka diterjemahkan tuan-puan setiap kali mereka direzekikan atau dianugerahkan rezeki minha daripada syurga itu, min thamaratin daripada buah, rizqan sebagai rezeki. Ini penduduk syurga jadi ruziku diberi rezeki. Mereka diberi rezeki. Jadi pasif jadi dia. Diberi. Ingat tu pasif macam tu Cuba tuan-puan tengok ayat yang di sebelah dia pula. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Qalu apa makna itu? Mereka berkata, ini adalah yang telah direzekikan. Direzekikan. Ruzikna apa itu?
Direzekikan Kami kepada kami min qablu, sebelum ini. Ingat tuan-puan perkataan ruziqna. Cuba tuan-puan garis, orang tengok ruziqna. Yang mana dia baris depan juga tak? Baris depan ni kan? Zai dia baris bawah. Jadi ini di antara contoh ayat pasif. Okey. Setakat ni tuan-puan kasih sekalian boleh kenal je dulu tak? Mungkin tuan-puan boleh nak apa dia nak mengubah-ubah dia nak itu semua. Itu bukan kerja tuan-puan kat sini Tuan-puan just nak kenal pasti dulu. So kalau tuan-puan jumpa perkataan yang seperti ini, ayat yang seperti ini, tanda ayat dia ayat apa nama dia? Ayat pasif. Ayat pasif. Dalam bahasa Arab kita namakan uslubul Majhul. Okay, good. Boleh? Tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan tak dapat nak catat, don't worry. Nanti habis ayat ini saya akan share kepada tuan-puan apa nama dia, nota ni. Okay? InsyaAllah dalam kita habiskan sampai ulaika humul muflihun tu, nanti saya akan kongsi pada tuan-puan nota. Bagi yang tak dapat catat, don't worry, saya akan bagi pada tuan-puan nanti. Jadi tuan-puan faham dulu, secara asasnya ada dalam bahasa Arab ayat pasif. Namanya apa? Majhul. Uslubul majhul. Macam mana kita nak tahu bahawa ada uslub majhul dalam ayat kita tu? Apa tanda dia? Kalimah yang pertama tu berbaris ada dalamnya yang majhul dengan dhammah awalnya dan kasrah sebelum akhir. Kalau tuan-puan nampak dia ada tanda lain sebenarnya. Tadi objek dia kitab tu dia baris atas. Betul tak? Kalau dia ayat aktif tuan-puan anzalallahu ilaikal kitaba. Oh, dia ikut. Ya, apa di sini ada baris apa ni? Baris atas kan? Cuba tuan-puan tengok. Ketika dia jadi pasif, baris apa jadi dia? Dhammah. Nanti dia ada nanti. Ada kesan dia. Tapi nanti kita akan cerita lebih lanjut. Hari ini kira tuan-puan selayang pandang. Boleh saya takut bagi yang baru-baru kalau saya kongsi banyak sangat nanti jam dia kan. Pening. Ya? Pening. Pening dia kan. Tapi bagi yang baru just recognize dulu tuan-puan istilah ni je dulu. Nanti kalau tuan-puan dengar lagi uslub majhul, tidaklah tuan-puan jahil. Jahil apa dia tak tahu langsung kan. Ustaz. Dah pernah dengar tu. Ya, saya silakan. Okey, kalau tengok example kat bawah tadi tu yang kullama ruziqu tu kan. Ya. Kalau macam kat atas tu kalau yang pasif al-kitabu tu kan, domah yang ayat kat bawah tu tak ada domah pun. Okey, soalan yang bagus Sebab kat sini ni okey, yang tadi objek tu dia masukkan dalam verb terus Dia masukkan dalam verb. Ini dia nantilah kita bincang lebih lanjut okey. Ini ni yang nampak-nampak dia saya bagi pada tuan-puan nanti dia akan ada yang special nanti sikit ini di antara yang special lah, yang mana objeknya yang tadi yang tadinya berbaris baris atas, sekarang ni dia masuk pada verb dia nanti kita ceritalah maka saya tak ingin panjang-panjang, takut Ustaz, nanti saya ada satu soalan. ambil dulu apa? Ambil dulu kefahaman umum. Okey? Ustaz, satu soalan boleh? Kita pada ayat yang lain insya-Allah kalau kita jumpa. Okey, ada soalan? Satu soalan Ustaz. Silakan. Ruziqna tu tadi terjemahan dia telah direzekikan kepada kami. Pada kami. Yes. Terima kasih. Mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami dulu. Okay, good. Baik. Boleh So, pernah tak dengar uslub majhul?
Nah. Benar. Nah. Faham tak faham? Faham. Kemudian. Okey. Kalau tuan faham, alhamdulillah. Tak faham kemudian. Okey. Baik, tuan-puan sekalian. Mari kita lanjutkan tuan-puan pada kita ada pada ayat tersebut tuan-puan satu verb yang bagus sebenarnya untuk kita fahami, iaitu wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, apa makna yuqinun tadi? Yakin. Mereka yakin. Yakin. Yuqinun. Apa agak-agak root word dia ni? Yuqinun ni. Siapa tahu? Waqaya. Ya, apa dia? Waqaya. Waqaya. Kinun. Yuqinun apa root word dia? Yakin tu dah bahasa kita dah kan? Sebenarnya itu pun bahasa Arab. So tuan-puan dan kasih sekalian, ini root word dia. Yakin. Iaitu fi'il madhi dia betul. Aiqana. Saya sebut Aikona. aiqana. Aiqana yuqinu. Saya sebut iqanan. Jadi macam tuan-puan amana yu'minu imanan. Dia daripada wazan yang sama. Jadi aiqana yuqinu iqanan. Ya. Okey, siapa tahu mana aiqana? Yakin. Meyakini, ya. Meyakini. Meyakini. Apa nak aiqana? Meyakini. Meyakini. Yuqinu sedang meyakini. Iqanan apa gagak? Keyakinan. Keyakinan. Good. Muqinun Orang yang yakin. orang yang yakin. Good. Jadi aiqana yuqinu iqanan muqinun. Muqinun maknanya orang yang yakin. Iqanan keyakinan. Ya, keyakinan. Muqinun orang yang meyakini. Kena tuan-puan tambahkan iaitu orang yang meyakini. Ya. Okey. Dan sebenarnya aiqana ni tuan-puan dah ada tambahan sebenarnya, ya. Ingat tuan-puan bahasa Arab ni di antara ciri khas dia tuan-puan tuan-puan boleh tambah-tambahkan. Ya. Penambahan tersebut ada rule dia tuan-puan. Okay. Siapa tahu di mana kita belajar menambah-nambahkan huruf ini pada perkataan tuan-puan sehingga berubah Ilmu saraf. ilmu saraf, betul. Ya. Ilmu saraf, ilmu yang mengajarkan tuan-puan kaedah macam mana nak menambah-nambah ni. Seperti mana tuan-puan lihat, sebenarnya aiqana ini asal dia betul-betul adalah yaqina. Apa asal dia tu? Yakina. Yaqina. Yaqina inilah yakin kita tu. Yakinan. Ya. Bahasa Melayu dia apa? Yakin. Yakin. Telah yakin. Yakin di sini apa kita nak cakap? Ingat aiqana tuan-puan, it mean adalah to believe tau. Meyakini. Kalau yakina ini, yakin apa itu? Confident. Apa? Confident lah. Confident Telah more confident. kepada, lebih kepada adjektif tau. Ya. Telah yakin. Yaiqanu sedang yakin. Ya. Yaqnan. Ini adalah yakin. Yakin di sini tuan-puan kita yang merupakan bukan meyakini tadi tu, tapi yakin dalam bentuk adalah masdar dia. Yaqinun orang yang yakin. Keyakinan tadi Ustaz. Kalau dalam bentuk masdar keyakinan lah Ustaz. Keyakinan juga. Ya. Keyakinan. Yakin saja ya.
Yakin, bukan keyakinan lah. Saya rasa yakin. Kalau masdar dia keyakinan lah. Kalau tu yakin saja. Okey, yaqinun orang yang yakin. Yakin. Dan biasanya tuan-puan didatangkan nama dia sifat musyabbahah. Apa nama itu? Sifat Musyabahah. Iaitu adjektif. adjektif dia. Yakin. Inilah yang bahasa kita. So tuan-puan yakin, namanya orang yang percaya, itu orang yang yakin yakin. Yakin. Ini yang Yakin bahasa. tu orang Ustaz? Apa dia? Ya, bukan. Yakin ini dah jadi adjektif. Ingat dia jadi adjektif. Oh. Yakin yang di akhirnya apa dia? Adjektif ya. Oh. Boleh? Ingat sifat musyabahah mana ada Sifat musyabahah. yakin Okey. Baik, kita ulang balik. Sebenarnya yuqinun ini tuan-puan dia meyakini. Di sini ada verb dia tuan-puan. Ada satu bentuk perbuatan itu, meyakini. Dia ada sifat itu. Dengan akhirat itu atau terhadap akhirat itu mereka meyakini, mempercayai betul-betul sampai tahap yakin yang tak boleh diganggu gugat lagi. Jadi kita ulang balik. Aiqana disebut yuqinu iqanun muqinun. Root word dia apa itu? Yaqina, yaqanu, yaqnan, yaqinun, yaqinun. Okey. Bagi orang yang baru tuan-puan faham je kat sini bahwasanya dalam bahasa Arab berlakunya perubahan-perubahan Jadi kalau tuan-puan nanti ikut modul Afqaf tuan-puan sebenarnya nanti masuk dah asas 3, masuk asas 3, tuan-puan dah mulai dah ni belajar iaitu merubah-rubah perkataan ni masuk asas 3 nanti. Dan akan lebih spesifik lagi nanti dan lebih lebih detail lagi kalau tuan-puan masuk pada saraf Al-Quran nanti. Saraf Al-Quran tuan-puan akan diajar nanti. Kalau tak silap Ustaz Imran ada saraf 1 sekarang Ustaz saya. Dia ajar saraf. Dan saya nak bagi tahu tuan-puan kebanyakan kelemahan orang Melayu belajar bahasa Arab adalah pada saraf ini. Ingat pula. Saya nak bagi tahu. Kelemahan majoriti pelajar-pelajar Melayu adalah iaitu tidak menguasai saraf dengan baik. Padahal saraf ni sangat penting tuan-puan. Ia merupakan shortcut yang menyebabkan tuan-puan tak perlu menghafal banyak dah sebenarnya. Tuan-puan nak perlu hafal tuan-puan apa itu? Yang di depan ni je. Aiqana, yaqina. Yang lain ni ikut sekali. Jadi tahu yang di depan cukup. Cuma tuan-puan tak tahu tuan-puan Kalau tuan-puan tak tahu ilmu saraf nanti tuan-puan kena cari pula yuqinu ni apa dia Ustaz Iqanin ni apa dia Ustaz Muqinu ni apa dia Ustaz Dia jadi apa? Jadi banyak benda yang dia nak ketahui kan. Nak cari. Padahal cari je lah fi'il madhi dia. Yang lepas tu ikut saja nanti tu. Okey. Baik, tuan-puan kasih sekalian. Ini sedikit tentang yuqinun Ustaz, ya, silakan. Nak tanya, yaqinun tu adalah orang yakin kan? Orang yang yakin lah. Ya. Kalau saya kata huwa yaqinun, makna dia seorang yang yakin. Ya, betul. Bagus. Then, Huwa yaqinun. Yaqinun tu huwa ghalibun yaqinun. Betul. Dia seorang pelajar yang yakin. Tak. Kalau ini akak mesti sediakan iaitu noun sebelum dia dulu. Ilmu yakin. Dia ingat yakin ni jadi sifat dia Faham Dia jadi sifat. So mesti ada benda yang dia sifatkan. Nama dia mausuf kan. So akak kata
Hadza ilmun yaqin. Oh, Hadza qaulun yaqin. okay. Boleh? Kalau pelajar yakin tak boleh lah. No. Belajar yakin mana yaqinun ini ya. Oh, yakin. Okay. Confident mana dia? Alright. Okay. Okey. Ustaz, maknanya Ada soalan lagi tuan-puan? Ustaz yang dari segi harfiah tadi tu yuqinun tu mereka Mereka yang meyakini. So ini dia ada unsur iaitu perbuatan yang sengaja tahu. Mereka Jadi yang beza dengan yakin yang yakina tadi tu. Yakina itu adalah satu yang apa nama dia tu? Macam sifat, sifat ya. Jadi yuqinun maknanya adalah dia meyakini. Dia beza nanti tahu. Seorang yang meyakini. Kalau dia ada ilmu bahasa Arab kan, dia yakin betul dengan ilmu bahasa Arab ni. Apa yang akan berlaku pada diri dia tuan-puan? Dia boleh Diri dia akan lebih confident ya kan, lebih aktif jadinya. Ya, lebih aktif. Jadi yuqinun tuan-puan, wabil akhirati yuqinun, ini adalah keyakinan yang aktif yang membawa peranan perubahan dalam kehidupannya. Jadi ini yang dinyatakan oleh Allah tentang orang-orang bertakwa tahu. Dia bukan setakat orang yang yakinnya, tetapi yang meyakini. Biasanya orang yang meyakini akan ada influence dia, ada pengaruh dia tuan-puan. Ya? Jadi itu yang digambarkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Okey, baik tuan-puan kasih sekalian. Ustaz, dia ini isim soalan tuan-puan. Ustaz, ini fa'il ke isim fa'il Ustaz? Yang mana satu? Yuqinun. Yuqinun ini. Jadi verb kan? Yang atas. Yang atas. Yang atas ini nama dia fi'il mudhari' Kak ya? Oh, lewat. Apa nama dia? Fi'il mudhari'. Okey. Sorry, ada soalan lagi? Ayqana, lepas tu yaqina dia punya root word. So yaqina tu dah jadi isim lah kan? No, dia masih dalam bentuk verb lagi ya. Jadi sifat yang dinyatakan dalam bentuk verb. Ya. So dalam bahasa Arab dia ada pelik sikit bukan macam kita atau dalam bahasa Inggeris kan. Bahasa kita apabila adjektif kita akan kata dia apa? Noun, masuk dalam noun kan. Ataupun bahasa Melayu dia dah masuk dalam nama Islam tapi dalam bahasa Arab yang apa nama itu adjektif ni dia boleh diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi. Nanti kita akan bincang lagi sebab apa? Ada tuan-tuan sifat itu yang hanya pada masa lepas je. Ada sifat itu yang ada masa sekarang. Ada sifat yang masa akan datang, kan? Jadi dalam bahasa Arab tuan-tuan sifat itu pun ada masa dia, ada time frame dia juga. Okey? Okey, lebih lanjut nanti kita akan bincang tuan-puan kalau kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, sekarang tuan-puan tahu je dulu perubahan dia dulu jangan detail sangat, nanti pening tuan-puan Okay. Dah pening dah Ustaz. Ya, itulah tu. Okey, saya ulang balik Saya ulang balik. Kita belajar dah hari ni satu. Apa tuan belajar? Uslub majhul. Ya. Kita ada poin kedua. Apa poin kedua kita? Yuqinun. Yang ada pada yuqinun. Good. Tuan-tuan kasih sekalian, kita masuk pada ayat yang kelima dulu. Kita bacalah ayat yang kelima supaya stres tuan-puan jadi kurang. Stres. InsyaAllah Al-Quran membantu kita untuk menghilangkan stres ya. Okey, tuan-puan sila baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, sekali lagi tuan-puan Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Dah tenang dah hati sikit ke?
Okey. Baik, kita tengok terjemahan ayat kita ni tuan-puan. Apa makna ulaika? Mereka itu. Mereka Okey. itu, ulaika. Mereka itu Mereka itu ala atas. di atas, ala di atas. Hudan Petunjuk. tunjuk. Min rabbihim, min Daripada daripada mereka. rabbihim, Tuhan mereka. Tuhan mereka. Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka. Kita ulang balik. Ulaika Mereka itu Itu ala Di Di atas. atas. hudan petunjuk petunjuk min daripada pada rabbihim, Tuhan mereka. Tuhan mereka. Tuhan mereka. Kita sambung. Wa ulaika wa dan mereka itu ulaika dan mereka itu mereka dan itu hum Mereka. mereka lah. mereka lah. Mereka itu mereka lah. Mereka itu mereka lah. Apa nak Orang yang Yang beruntung. orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya pun boleh juga, orang-orang yang beruntung. Baik, sekali lagi tuan-puan, kita tengok terjemahan harfiah dia. Sila tuan-puan terjemahkan, ulaika Mereka itu ala Di Di atas atas. hudan petunjuk min daripada rabbihim Tuhan Tuhan mereka. wa dan Dan ulaika mereka itu hum mereka lah al-muflihun, orang yang beruntung. orang-orang yang beruntung. Bagus, Okey, itu terjemahan harfiah. Baik, sekali lagi sila tuan-puan ulang terjemahan dia, supaya tuan-puan dapat ingat lebih baik lagi, Silakan. Ulaika mereka mereka ala di atas hudan petunjuk min daripada rabbihim, Tuhan mereka. Tuhan mereka, wa ulaika Dan mereka itu hum mereka mereka lah al-muflihun, Orang yang orang-orang yang beruntung. Okey. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, itu terjemahan harfiah. Mari kita lihat terjemahan maknawi. Selepas kita tahu terjemahan harfiah, kita perlu ada terjemahan apa nama dia? maknawi. Maknawi, Terjemahan maknawi saya kata tadi, kita kadang-kadang perlu menambah, perlu mengurangkan, atau kadang-kadang apa satu lagi? menukar. Memutar. Menukar perkataan yang sesuai sehingga orang mudah faham, Jadi kita lihat ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang berada di atas, minta maaf kena tambahkan di, sebenarnya di atas petunjuk. di atas Okay. petunjuk. Agak-agak apa yang bertambah daripada terjemahan kita ni? Mereka itulah Yang yang berada. Tambah di sini apa? Berada. Ya kan? Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini agak-agak tuan-puan, apa yang dibuang di sini nih? Merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka Tadi itu. kalau tuan-puan lihat ada mereka dua kali kan? Sekarang ni dalam bahasa Melayu tak boleh berlaku redundance tersebut. Pengulangan yang tak patut tu. Makanya kadang-kadang terjemahan ke dalam bahasa Melayu kita tak dapat makna asal dia tu. Sebenarnya berlakunya redundance kat sini tuan-puan, dia ada nilai bahasa dia sendiri sebenarnya. Mereka itulah, merekalah, merekalah yang beruntung, kan? Di sini kalau tuan-puan lihat ditambah hum didatangkan hum lagi kan? Dalam bahasa Arab sebenarnya di sini ada unsur penegasan.
Mereka itulah Okey. yang sebenar-benarnya orang beruntung. Orang yang berjaya. Siapa dia? Itu orang bertakwa tadi. Orang bertakwa. Orang bertakwa. Dan waktu terjemah tuan-puan, benda-benda yang dijadikan sebagai unsur penegasan tersebut, kita tak nampak lagi dah. Maka kadang-kadang mau tak mau tuan-puan kita belajar bahasa Arab juga untuk dapatkan makna asal dia tadi tu. Okay. Kita lihat balik tuan-puan, lihat balik ayat kita di terjemahan maknawi. Ulaika ala hudam min rabbihim. Apa terjemahannya? Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. dan mereka lah orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Okey, baik tuan-puan dan sekalian. Setakat ini tuan-puan ada soalan tak sebelum kita lanjutkan? InsyaAllah. Okey. Cuba tarik nafas sikit dulu. Ustaz, Ya, silakan. jadi rumusannya terjemahan maknawi dalam bahasa Inggeris is to make sense of the sentence lah. The sentence, betul. Untuk menjadikan ayat kita sentence itu logical. Dipahami kan? Boleh diterima oleh orang, Ya. Betul. Okey, itu maknawi itu ya. Nah, kalau tuan-puan lihat nanti mejo, ya boleh dikatakan tuan-puan terjemahan yang ada dalam pasaran adalah terjemahan maknawi. Terjemahan yang ada di pasaran adalah terjemahan maknawi. Ya, betul. Dia dah ada adjustment tadi tu. Okey. Cuma kita gabungkan terjemahan harfiah dengan terjemahan maknawi. Sebab apa artinya? Kalau kita yang faham tuan-puan, terjemahan harfiah ini boleh dikatakan kita yang faham. Orang lain belum tahu faham ya kan? Jadi kalau boleh dari kita faham dan kita boleh juga memahamkan orang. Ya. Ini tujuan kita belajar ni ya. Okey, tuan-puan dikasih sekalian. Saya nak bagi satu lagi kaedah. Agak-agak boleh muat lagi tak kereta tu? Boleh. Boleh, InsyaAllah. Atau dah overload ke? Belum lagi saya. Boleh isi sikit. Boleh lagi ya. Yes. Rahimah, are you okay? Siapa? Kak Rahimah Abdul Rahim. Okey tu. Okey tu ya. Dia senyap. Baik tuan-puan ini salah satu uslub yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan dan tuan-puan akan jumpa dan tuan-puan boleh jadikan panduan juga Itu nama dia uslub khabar syibhi jumlah. Saya sebut. Uslub khabar syibhi syibhi jumlah. Okey, sekali lagi. Uslub khabar syibhi jumlah. Excellent. Ini bagi yang dah belajar nahu, dia orang tahulah ni Ada nama dia khabar syibhu jumlah kan? Ya. Okey. Ya. Jumlah. Ada yang nyoal ke? Ada yang bertanya? Belum Ustaz. Saya lanjutkan dulu ya. Tuan-puan dengar dulu boleh tak? Ya. Boleh. Tuan-puan dikasih sekalian, dalam bahasa Arab ada satu kaedah nama dia khabar syibhu jumlah. Ya. Khabar syibhu jumlah ini tuan-puan, khabar ini pada asal maknanya berita lah ya kan? Ataupun cerita. Itu khabar lah ya kan? Tapi yang dimaksudkan di sini tuan-puan kasih sekalian, ia adalah penjelasan. Penjelasan kepada subjek. Dalam bahasa Melayu, kalau tak silap namanya predikat. Ada istilah apa tu? Predikat. Penjelas kepada subjek. Ya. Maka dalam bahasa Arab tuan-puan kasih sekalian, subjek itu ada dalam bentuk seperti ulaika ini. Tuan-puan nampak tak contohnya ulaika? Ya. Ulaika. Ya. Dalam bahasa Arab setiap kata nama, siapa yang nak belajar kata nama yang asas dua, kata nama, mana yang jadi kata nama tuan-puan kasih sekalian, dia duduk di depan ayat, maka ia boleh menjadi mubtada nama dia, menjadi mubtada. Dan tuan-puan kasih sekalian, penjelasan yang ada selepas dia itu kita namakan khabar,
Jadi ada kalanya penjelasannya itu tuan-puan dalam bentuk huruf jar. Tuan-puan nampak tak huruf jar kat sini ni? Ya. Jadi orang yang asas pun tahu huruf jar. Kalau tak tahu tuan-puan kita ketuk kepala dia. Sebab apa? Asas bahasa Arab Afkaf tuan-puan sekalian, dia paling pertama dia belajar adalah huruf jar. Huruf jar. Ala ini adalah di antara huruf jar tuan-puan. Jadi huruf jar ni dia selalu ada pasangan. Dia selalu ada apa? Pasangan dia. Pasangan dia itu nama dia majrur. Apa nama dia itu? Majrur. Pasangannya nama dia majrur. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi ada masanya penjelasan tersebut tuan-puan dikasih sekalian dalam bentuk jar majrur nama dia. Apa itu? Jar majrur. Ya. Penjelasan dalam bentuk jar majrur ini namanya minta maaf. Namanya apa itu? Khabar syibhu Jumlah. Nama dia apa itu? Khabar syibhu jumlah. Sekali lagi nama dia apa? Khabar jumlah. Bila khabar syibhu jumlah itu apabila penjelasan kepada subjek ataupun mubtada dalam bentuk apa itu? Jar dan majrur. Okey? Boleh ya? Tuan-puan dikasih sekalian, saya akan berbincang tuan-puan kaedah ini kesannya terhadap makna, terhadap translation terjemahan kita. Jadi bukan saya saja-saja mengajarkan kaedah tahu. Nahu. Ingat selalu dalam ilmu terjemahan kita ini kita akan ambil kaedah nahu saraf untuk kita menterjemah dengan baik. Okey, tuan-puan dikasih sekalian. Kalau kita terjemah harfiah, agak-agak apa terjemahan ulaika ala hudani? Mereka itu atas petunjuk. di atas Mereka itu di atas petunjuk. Okey? Itu terjemahan harfiah kan? Tapi di antara kaedah yang tuan-puan boleh pelajari adalah antara subjek dan predikat yang dalam bentuk syibhu jumlah ini, jar majrur ini boleh tuan-puan selitkan, tuan-puan tambahkan perkataan ada ataupun berada. Apa tuan-puan tambahkan? Ada atau berada. Ya. Okey. Apa boleh tuan-puan tambahkan sekali lagi? Ada dan berada. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu ni tuan-puan di sini ada mahzuf. Mahzuf yang disembunyikan, yang dihazafkan. Itu kainun maujudun nama dia. Tapi saya tak nak sebut tu, saya sebut dalam bahasa Melayu dia saja. Yang mana yang disembunyikan itu tuan-puan dikasih sekalian, itu perkataan ada ataupun berada. Jadi kalau nak bagi ayat tuan-puan mudah faham lagi, tuan-puan kena tambahkan yang tersembunyi tadi tu, yang dibuang tadi tu. Macam mana kita nak terjemahkan bagus? Mereka itu berada di atas petunjuk. Lagi senang faham ke tak? Ya. Lagi cantik tak ayat tuan-puan Ya. Jadi ini salah satu rahsianya tuan-puan yang mana kalau tuan-puan jumpa ada khabar ataupun penjelasan itu dalam bentuk syibhu jumlah, tuan-puan boleh tambahkan apa? Ada. Tambahkan apa? Ada ataupun Berada. berada. Okey. Jadi kita terjemah adalah ulaika ala huda. Contohnya asal terjemahnya mereka di atas petunjuk. Lagi cantik macam mana? Mereka berada di atas petunjuk. Understand? Boleh faham tu? Okay, sekarang tugas tuan-puan. Cuba tuan-puan terjemahkan dengan baik ayat yang sebelah dia ni.
Al-ilmu fi suduri la fi sudur. Ilmu Ilmu Kena di terjemahkan. di dada. Mana sudut? Tidak di Di dada. Dada. Bukan. Ya. Al-ilmu fi sudur. Cuba terjemahkan. ilmu di dada. Berada di dada, dalam Ingat dada. tuan, kalau ada alif lam, tumpang kena tambahkan Ilmu itu. ilmu Ilmu itu itu berada di dalam dada. dada, dalam la fi sutur, Tidak bukan Tidak. dalam tidak di lembaran. Ini sutur. Lembaran. Allah. Sutur apa Ustaz? Sutur apa itu? Kertas. kertas. Ustaz. Oh. Tidak di kertas. Ilmu yang di betul dada. ada di Dada. bukan Di kertas. dalam Di kertas. dalam buku. Eh, Kalau bagus ni, ada orang tanya, awak tahu tak ni? Tunggu kejap, saya tengok dalam buku dulu. Itu apa nama dia tu? Ilmu Ilmu ke di tak tu? kertas. Sutur kan. Belum ilmu lagi. Ustaz, saya terasa Ustaz. Terasa. Terasa pun baiklah tu. Tak payah tulis notes lah Ustaz. Semua kat dalam dada. Ya. Aduh. Tak apa. Untuk peringkat awal kita letak dekat buku dulu ya. Nanti kita transfer masuk ke dalam dada, dalam hati kita ya. Jadi tuan-puan, poin saya kat sini adalah iaitu tuan-puan nampak al-ilmu, lepas itu ada fi. Fi ni apa ni? jar. Kan? Jar. Ini jar majrur, sama dia, sama dengan ala dia ni. Al-ilmu fi sudur. Maka in between, di antara subjek dan predikat yang dalam bentuk syibhu jumlah ini, tuan-puan boleh tambahkan apa di sini? Apa dia? Ada. Berada. Ataupun berada. Ya. Ilmu itu berada di dalam dada. Bukan di dalam buku. Kertas. Dalam lembaran kertas. So dalam dada. Jadi tuan-puan tambahkan ada. Okey. Tuan-puan mungkin ada dah belajar bahasa Arab ya kan? Apa tuan-puan kata? Saya ada kat rumah. Tuan-puan cakap apa bahasa Arab? Ana Tuan-puan cukup kata Ana fil bait. Ana fil bait. Tuan kata ana maujud fil bait. Orang tuan-puan orang Melayu dia akan terjemah secara literal tuan-puan. Dia akan cari ada bahasa Arab dia apa? Maujud. Maka dia terjemah apa? Ana maujud fil bait dia kata. Dalam bahasa Arab tak perlu pun itu. Tuan-puan kata ana fil bait cukup. Okay? Sebab apa? In between ana dengan fi tadi tu memang sudah tersembunyi pada asalnya adalah ada tu. Ya? Ada. Okey. Ini garis panduan ya. Garis panduan untuk belajar apa nama dia? Yang terakhir ni, poin terakhir, uslub khabar jumlah. Boleh? Apakah keistimewaan uslub khabar syibhul jumlah ini? Tuan-puan boleh tambahkan di antara subjek dan predikat tuan-puan yang syibhul jumlah itu perkataan apa dia tu? Ada. Ataupun berada. Ni ya. Ustaz, nak kena sebut macam ilmu itu berada di dalam dada, bukannya di dalam buku. Di atas ke atau di dalam buku? Di dalam buku atau dalam kertas? Di atas, di dalam kertas di kertas lah, di kertas lah. Di kertas. Di kertas. Okey. Kalau boleh lagi bagus, bukan yang berada dalam kertas. Lagi bagus. Ilmu itu berada dalam dada, bukan yang berada dalam bukan yang lagi cantik tak? Berada. Lagi mudah faham tak? Bagus, saya kan. Okey. Ingat tu kaedah dia. Ini kaedah yang tuan-puan boleh gunakan dalam terjemahan. Okey. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita masukkan is ke?
Is, yes. Kalau is tu ya boleh. Arti kata adalah boleh kita tambahkan is, betul lebih kurang No, maksud dia kan. bukan is Ustaz. In. Apa dia? No. Is in. Knowledge is in the heart, not on In. paper. I know. Knowledge is in Ala the heart. Kena tambahkan is in On paper. P is in. Dalam mata. Kita kata on paper. Okey, dah. Jangan gaduh bahasa Inggeris pula Mesti in. Mesti in juga Ustaz. Okey. Yang penting tuan-puan faham lah okey, good. On paper. Okey, cuba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Engkau sentiasa berada di dalam hatiku. Cakap. Aduh. You are always in my heart. Anta fi qalbi daiman. Fadri Anta fi qalbi daiman. Melambung kawan tu Cakaplah kat abang sebelah tu. Sentiasa tu yang kita. Sentiasa daiman Iman. Daiman. Anta fi qalbi daiman. Engkau selalu berada dalam hatiku. Lalu tu kat mana? Daiman. Daiman tu selalu. always. Dan biasa bahasa Arab daiman tu duduk belakang Daiman. Anta fi qalbi daiman. Engkau dalam hatiku selalu. Bahasa Melayu kita apa? Fi qalbi. Selalu berada dalam hati. Berada lah. Sini antara. Okey, itu contoh dia. Supaya tuan-puan ingat kaedah ni, bukan saja-saja je ya. Okey. Ya, silakan. Apa huruf jar pun Apa dia? Maksudnya untuk apa-apa huruf jar pun. So in between tu ada dan berada. Yes. Boleh kita selitkan boleh kita selitkan. Mungkin pada keadaan-keadaan tertentu mungkin bahasa Melayu kita yang tak masuk kadang-kadang tapi sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab memang ada nama dia perkataan yang selalu dibuang dan pada hakikatnya dia ada. Nama dia mahzuf nama dia Mahzuf. Tercicir. Ya. Tercicir. Tercicir. Bukan tercicir, sengaja dicicirkan. Saja dicicirkan. Sengaja dicicirkan. Kalau tercicir kacun dia nak ikut tetapi dia tak dapat kan. Ini memang orang Arab tak bagi dia ikut. Dia larang ikut. Orang Arab tuan-puan dia tak akan kata ulaika maujuduna ala huda. Dia tak kata macam tu. Dia akan sebut macam tu. So dia memang selalu dicicirkan, dilarang dia ikut asyik kena tinggal je Ustaz? Ya saya. Ustaz, dalam hal ini maknanya fi di sini al-ilmu fi sudur maknanya kalau translate-nya berada di dalam. Yes. Berada di dalam itu berada di dalam hati, di dalam dada. Bukan yang berada di dalam buku, dalam kertas. So, maknanya the true knowledge is what in your heart, in your mind. Is in your heart. Okay? Okay, so dalam bahasa Melayu jadi berada di dalam lah. Berada di dalam. Yes. Okay. Bahasa lainnya yang kamu ingat. Bahasa sebenarnya ilmu itu adalah apa yang kamu ingat. Yang lupa tu tak kira ilmu. Dah belajar Ustaz tapi lupa. Itu. Okey. Baik, tuan-puan ingat. Ini kaedah. So, ada beberapa poin yang kita nak bincang sebagai kesimpulan dia. Saya ulang balik. Ya, tuan-puan kita belajar satu. Apa tadi? Siapa ingat? Apa poin kita belajar? Uslub apa tadi? Majhul. Uslub majhul. Uslub majhul. Belajar ya. Yang kedua adalah dari segi asal kata tuan-puan belajar apa? Yuqinun. Yuqinun. Dan kaedah yang ketiga tuan-puan belajar apa dia? Uslub syibhu jumlah. Tiga perkara je. Kalau tuan-puan ingat tiga-tiganya sebut alhamdulillah.
Kalau tuan-puan ingat 2 je, tak apalah, kan? Dan tak ingat langsung, innalillah, kan? Okey, baik tuan-puan, saya rasa setakat itu dulu perkongsian. Atau tuan-puan ada soalan terakhir, saya bagi pada tuan-puan kalau ada soalan. Okay, kita ada 25 orang. Siapa ada nak soal dulu? Nanti je. Saya ada soalan. Saya silakan. ada Ustaz. Silakan Putri, silakan. Minggu lepas Ustaz ada cakap yang fi'il mudhari' tu kan? Ya. Dia past, present dengan future. Okey. Maknanya kalau macam yang yuqinun tu mereka yakin tu adakah bermaksud mereka yakin daripada dulu, sekarang dan selama ni? Iya. Ya, yang secara asalnya kalau kita lihat di sana adalah dia menunjukkan present. Sebab dia tak ada, satu adalah ingat kalau dia nak makna past tense dia mesti ada huruf lam. Okey. Ingat itu kawan dia, kombinasi dia. Dan untuk feature dia kena tambahkan sin dan saufa ya. Saufa. So basically wabil akhirati hum yuqinun adalah in the present. In the moment. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan future ataupun. Betul. Ya. Jadi perubahan makna dia tu dia akan diiringi oleh tanda dia nanti ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya ada Syarifah, satu soalan. Saya ada satu soalan. Tadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi unzila pertama tu Ustaz kata kepada Quran lah, atau kitab yang diturunkan. Unzila kedua Ustaz kata kitab-kitab yang diturunkan. Macam mana kita satu kitab dan kitab? Kitab-kitab yang apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu. Sebelum Nabi SAW, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Quran, ada berapa kitab yang diturunkan? Kan banyak. Ada yang diturunkan pada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, Nabi Isa, kan? So dia plural. Jadi di makna kita tahu bahawasanya yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW dia banyak. Itu tapi kita datangkan kitab-kitab. Tapi perkataan still unzila, iaitu pun unzila juga. Iya, sebab apa? Dia tak, kita ambil makna ya. Kita ambil makna bukan lafaz dia. Okey. Kita ambil dia punya konteks dia lah. Konteks dia. Okey. Konteks dan kefahaman daripada ayat tersebut. Alright. Faham. Okay. Baik. Itu makanya kita kata tadi adalah terjemahan maknawi ya. Terjemahan maknawi yang kita lihat berdasarkan makna dia. Okey, baik tuan-puan dan sekalian, saya rasa setakat itu dulu. Kalau tuan-puan ada soalan, tuan-puan simpan dulu untuk minggu depan ya. Dan saya rasa mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan-puan dan sekalian. Kelas kita ini tuan-puan memang kita tak bincang banyak, tetapi sikit tapi memberi kaedah pada tuan-puan awal-awal ini saya memberi bimbingan asas-asas supaya nanti tuan-puan dapat moving lebih lebih pantas jadi minta maaf di antara tuan-puan yang ingin nak cepat mungkin di awal ni tak boleh lagi sebab saya akan ajar sikit asas yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sama-sama, ila liqa insyaallah. Ila liqa. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Bye. Bye insyaallah. Meriah kelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, apa lagi insyaallah.